Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersiaran secara live daripada Zoom dan juga di live IG. Dan di live IG macam-macam yang kata, ada datang daripada Kedah hadir, ada yang kata daripada Melaka, ada yang kata daripada Pahang dan macam-macam lagi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi kelas pengajian Talbisu Iblis. Suka untuk nak saya ingatkan lagi kepada mereka yang mungkin ada baru bersama dengan kita, yang tidak berapa familiar dengan istilah Talbisu Iblis. Talbisu Iblis itu kita boleh umpamakan adalah bisikan halus Iblis yang menimpa kepada pelbagai golongan. Dan pada malam ini kita sambung lagi kelas kita, dan kita dah sampai kepada muka surat 127. Ada juga daripada Singapura, masya-Allah. Pada muka surat 127 ini kita akan berbincang tentang kritik atas para ulama yang sempurna ilmunya. Maksudnya Talbisu Iblis, belitan Iblis ini dia boleh menimpa kepada para ulama, para ilmuwan yang kita rasakan ilmunya tinggi. Maksudnya bisikan Iblis ni bukan hanya kena pada orang yang lemah iman ataupun rendah ilmunya, tetapi juga akan menimpa kepada mereka-mereka yang memiliki ilmu yang tinggi. Mereka yang kita dah cerita macam-macam, yang menimpa ahli hadis, yang menimpa para fuqaha, yang menimpa orang bahasa Arab dan sebagainya. Dan apa yang dikatakan kat sini adalah maksudnya adalah bila mana kita sudah merasakan kesempurnaan ilmu kita, itu akan menyebabkan kita merasakan diri kita ini ada sifat ujub. Sifat ujub adalah sifat meninggi diri, sifat yang merasakan diri kita ini lebih baik daripada orang lain. Sifat ujub akan membuatkan kita melihat diri kita tinggi manakala orang lain lebih rendah. Kita melihat kita sahaja buat kerja, orang lain tak buat kerja. Maka apa kata Al-Imam Ibn Al-Jawzi? Dia kata Iblis melancarkan talbis kepada sebahagian ulama yang mampan ilmunya dan juga amalannya. Iblis menggoda mereka untuk menyombongkan diri atas ilmu yang dimiliki, dengki kepada kawan seperjuangan. Yang ini antara babak penting ni. Serta bersikap riak semata-mata mencari kedudukan duniawi di mata manusia. Yang ini satu bisikan halus yang sometimes ramai daripada para ilmuwan juga tak perasan. Selain daripada kita kata isu tentang riak, tetapi antara isu yang disentuh oleh Imam Ibn Jauzi ni adalah dia kata dengki kepada teman seperjuangan, ataupun bahasa Indonesia dekat sini, dengki kepada kawan seprofesi. Dalam istilah ilmu hadis, benda ni kita akan bincangkan dulu. Dalam ilmu hadis, benda ini disentuh di bawah munafasatul aqran. Munafasatul aqran ni bila berlakunya perlumbaan, seolah-olah para ilmuwan yang sezaman ini, mereka ini cuba bersaing di antara satu sama lain, sama ada untuk nak meraih populariti ataupun untuk nak mendapatkan kedudukan sesuatu dan apa-apa bahagian dunia lain. Mereka ini seolah-olah bersaing, cuba membuktikan mereka ini lebih baik daripada teman seperjuangan yang lain. Maka inilah yang bahaya, yang kita tak nampak kadang-kadang menimpa diri kita. Dan perkara sebegini pernah juga berlaku menimpa para ilmuwan terdahulu. Supaya saya boleh nak explainkan benda ini bukan hanya berlaku dalam kalangan kita. Kalau berlaku dalam kalangan kita, biasa, normal mungkin.
Kalau kita tengok perang dingin kadang-kadang berlaku antara kita dengan sahabat kita. Disebabkan adalah sama ada punca daripada fulan A ataupun fulan B, mereka yang dengki kepada yang ini, mereka yang menyangka buruk kepada yang ini, mereka yang merasakan diri itu dan ini, itu menyebabkan berlakunya perang dingin secara peribadi. Yang mana para ulama dulu juga ada terhasil benda-benda sebegini. Contohnya, apa yang berlaku di antara Al-Imam Malik dan juga Ibnu Ishaq. Imam Malik seorang ulama hadis di Madinah yang terkenal, dan Ibnu Ishaq juga adalah ulama yang terkenal di Madinah, pakar dalam bidang sirah. Kita semua tahu sirah Ibnu Ishaq. Tetapi Imam Malik dan Ibnu Ishaq tak ngam hubungan dia. Sampai Imam Malik dikritik Ibnu Ishaq, mengatakan bahawa Ibnu Ishaq adalah sebahagian daripada para dajjal. Sebab Ibnu Ishaq juga condemn nasab Imam Malik. Maksudnya mereka ni bukan bergaduh atas dasar ilmu. Mereka bergaduh sebab perkara peribadi. Ni tak suka ni tak suka ni condemn ni condemn ni. Jadi, kritikan mereka ataupun kritikan sesama mereka, Imam Malik bila dikritik Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq bila kritik Imam Malik, benda inilah yang ulama sebut kalamul aqran yutwa wala yurwa. Kritikan ilmuwan sezaman, maksudnya yang tidak berdasarkan kepada landasan ilmiah, tapi lebih kepada emosi, benda peribadi. Kritikan mereka ini kita gulung, jangan kita ambil. Macam tu juga yang berlaku dengan kisah Ibnu Abi Dhi'b. Ibnu Abi Dhi'b seorang ulama besar sezaman dengan Imam Malik. Dia juga mengkritik keras Imam Malik kerana perbezaan ijtihad dalam memahami nas hadis. Antaranya bila mana Ibnu Abi Dhi'b didengar Imam Malik tidak beramal dengan hadis al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, tentang hadis berkaitan jual beli. Ibnu Abi Dhi'b dia suruh Imam Malik bertaubat ataupun dipancung. Padahal dikatakan Imam Malik bila melihat hadis, Imam Malik ni dia melihat hadis tersebut mansukh, bukan kerana dia tak amal, ditolak saja-saja, tak. Kerana dia ada hujahnya, dia melihat bahawa hadis tersebut mansukh. Ataupun ada juga yang mengatakan Imam Malik beramal dengan hadis ini, cuma pengamalannya terhadap sebahagian lafaznya ada memerlukan beberapa perincian. Begitu juga kita boleh tengok antara kisah yang berlaku di antara Makhul dan Raja bin Hayawah. Dan juga apa yang berlaku di antara Qatadah bin Du'ama As-Sadusi dan juga Yahya bin Abi Kathir. Mereka ini antara ulama yang besar daripada kalangan tabi'in. Qatadah pernah ditanya tentang Yahya bin Abi Kathir. Lalu dia berkata, sebab Yahya bin Abi Kathir ni dia macam daripada background nelayan. Jadi Qatadah ni dia ada sebab-sebab peribadi yang dia tidak berapa suka pada Yahya bin Abi Kathir. Maka dia kata bila orang tanya, orang sebut tentang Yahya bin Abi Kathir, dia pun kata, sejak bila ilmu hadis ini dikuasai oleh golongan nelayan? Seolah-olah dia macam merendahkan kedudukan Yahya bin Abi Kathir. Macam tu juga dengan Yahya bin Abi Kathir, bila disebut nama Qatadah, dia kata ahli Basrah, penduduk di Basrah, sebab Qatadah ni duduk kat Basrah. Dia kata penduduk Basrah akan sentiasa ditimpa keburukan selagi wujudnya di kalangan mereka orang yang bernama Qatadah. Jadi, apa yang saya nak cuba sampaikan di sini, ulama juga sometimes
berlebihan dalam bermusuhan. Mereka manusia. Kadang-kadang timbul perasaan-perasaan yang tidak senang antara mereka dengan sahabat-sahabat mereka. Faktor-faktor peribadi boleh menyebabkan mereka melontarkan kritikan yang tidak sepatutnya. Bila Ibnu Ishaq mengkritik nasab keturunan Imam Malik, dan bila Ibnu Ishaq dikatakan meremehkan kitab tulisan Imam Malik Al-Muwatta, so Imam Malik pun marah. Dia marah dengan karakter Ibnu Ishaq ni, dan dia menganggap bahawa Ibnu Ishaq ni dikondem balik ni para Dajjal, Dajjal daripada kalangan para Dajjal, dan dikritik riwayat Ibnu Ishaq. Jadi kritikan sesama mereka yang berlebihan ini tak sewajarnya kita perlu ambil kira, sebab dia tidak berpaksikan kepada keinsafan dan juga ilmiah. Macam tu juga kalau kita tengok Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, yang pernah sedikit merendah-rendahkan kedudukan Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, yang sangat dihormati oleh rakan segurunya Ahmad bin Hanbal. Jadi Al-Imam Al-Zahabi dikata Ibnu Ma'in telah menyakiti dirinya sendiri, dan tak ada siapa pun yang toleh mengambil kritikannya terhadap Al-Imam Asy-Syafi'i. Macam tu juga kalau kita tengok kritikan Al-Juzjani yang terkenal dengan mazhab nasbnya, yang bersikap keras dan mudah mengkritik mana-mana ilmuwan Kufah yang dikaitkan dengan pandangan yang ada unsur-unsur Syiah, sampaikan dia condemn, dia hentam ulama-ulama sezaman dia yang hebat-hebat macam Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, Abu Nuaim dan lain-lain. Jadi dalam konteks zaman ini, kita boleh lihat betapa banyaknya kes para ilmuwan yang mengkritik, mengutuk, bahkan mengeji sesama mereka hanya kerana faktor politik, mazhab fiqh, akidah dan seumpamanya, sampai kadang-kadang berlebih-lebihan dalam mengkritik, dan yang lebih malang sehingga mereka mula memburuk-buruk, mengaib, menggelar serta memfitnah teman seperjuangan sendiri. Dan permusuhan sebegini sebenarnya sangat menyedihkan. Apatah lagi berlaku di kalangan para ilmuwan yang sepatutnya menjadi contoh tauladan kepada masyarakat. Kadang-kadang kawan kita bila melihat ada satu kelebihan pada diri kita, mereka mula ada berasakan cemburu itu ada. Manusia bila dihinggapi perasaan jealousy ataupun iri hati, perasaan ini boleh singgah kepada sesiapa. Para ulama kata dia mengalir dalam darah kita. Tetapi orang yang beriman dan tinggi takwanya, dia akan kawal supaya iri hati ini tidak sampai terkeluar daripada landasan dia. Tetapi orang yang ada sedikit penyakit dalam hati dia, iri hati ini akan membuatkan dia berfikir buruk, bersangka buruk, akan membuatkan dia mengambil tindakan-tindakan yang tidak sewajarnya. Dia mula mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada kawannya, mudah mempercayai tumahan-tumahan, mudah untuk nak bersangka buruk, disebabkan perasaan tidak puas hati ataupun iri hati terhadap teman seperjuangannya. Perkara ini perlu dibersihkan daripada hati-hati kita semua. Sangat bahaya, sebab benda ini boleh merosakkan ukhuwah. Benda ini boleh merosakkan dakwah. Apa kita nak bimbang sekiranya kita melihat sahabat kita, teman kita mendapat sesuatu yang lebih daripada kita? Insya-Allah, percayalah, rezeki Allah yang telah Allah tetapkan kepada kita semua tetap sama. Sekiranya
dia wujud bersama dengan kita pun, insya-Allah tak ada efek dan rezeki kita tak akan berkurangan sekiranya Allah telah takdirkan dan tetapkan rezeki kita sedemikian. Kata Nabi SAW, la yamuta ahadikum hatta yastakmilu rizqah. Kita ni tidak akan mati selagi mana rezeki kita tidak disempurnakan. Kalau Allah telah takdirkan kepada kita, kita akan dapat sekian, kita tidak akan hilang nyawa kita selagi kita tidak mendapat apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Maka kita jangan risau. Jangan risau sampai membuatkan kita perlu ada perasaan yang tidak baik kepada sahabat-sahabat kita. Itu semua talbisu iblis. Kepada orang, pada para ilmuwan yang banyak disinggapi perasaan begitu. Kadang-kadang dalam hidup ni begitulah. Saya pun selalu dengar juga kawan-kawan ada juga yang mengatakan something yang tidak baik pasal kita, sedangkan kita tak pernah bertemu pun dengannya. Dah sekian lama tak bertemu dengannya. Dia pun tidak pernah berbual dengan kita. Dia tidak pernah bertanya khabar tentang kita. Dia pun tidak tahu apa yang kita lakukan. Tetapi di belakang dia tembak kita, dia kritik kita, dia cakap sesuatu yang peribadi, bersifat peribadi. Dia bukan kritikan bersifat pendapat ilmiah dan sebagainya, tak. Mula tembak kita punya peribadi, mula bersangka buruk, mula buat tuhmahan-tuhmahan. Itu tidak baik. Ada juga sahabat-sahabat yang telah bersama dengan kita, yang faham tentang kita sepatutnya. Tetapi bila mana ada penyakit tersebut, masa tu macam nombor telefon kita pun dah lupa. Tetapi tiba-tiba kita dengar macam-macam cerita yang dibawa di belakang, benda yang tak betul. Dan kemudian benda yang tak baik, tak cantik. Kita sebagai sahabat, kita sebagai mereka yang bersama dalam medan ini, kena bersihkan hati kita. Jangan kita nak rasa itu dan ini. Seandainya Allah telah takdirkan hidupnya begitu, begitulah dia akan dapat. Seandainya Allah telah takdirkan kita begini, beginilah kita akan dapat. Allah lah yang muliakan, dan Allah lah yang juga jatuhkan seseorang. Hidup ini hanya kita perlukan Allah. Cukup Allah. Apa yang kita nak buat sebenarnya dalam dakwah ni? Apa yang kita nak? Adakah kita nakkan populariti? Adakah kita nakkan pujian? Adakah kita nak menang sentiasa? Tak. Kita cuma nak buat kerja. Kita cuma nak sampaikan. Sama ada Allah pilih kita untuk nak jadi popular ataupun tak popular, ataupun kita punya kata-kata ini diterima ataupun tak diterima, itu apa kata? Tak, bukan our concern. Concern kita adalah kita menyampaikan agama Allah dengan cara yang sebaiknya. Kita berdoa pada Allah, semoga orang yang mendengar menerima. Bukannya kita nak, kalau kata kita tengok, kenapa kawan tu bila cakap ramai suka, kenapa kawan tu bila cakap Masya Allah orang terima, ramai like, ramai share dan sebagainya. Mungkin datang perasaan-perasaan yang tak elok pada kita. Wal'iyadzubillah. Itu kita kena cek balik keikhlasan kita dalam kita berdakwah, dalam kita melakukan sesuatu. Adakah kita buat itu semua untuk nak populariti? Adakah kita buat itu untuk nak manusia sayang pada kita? Tak. Para Nabi, para Rasul, ada yang mana mereka ini memiliki satu orang pengikut, ada yang langsung tak ada pengikut, ada yang ada ramai pengikut. Itu apa yang Nabi kita SAW bagi tahu pada kita. Tetapi mereka adalah sebaik-baik umat. Mereka adalah manusia yang paling berhemah dan berhikmah dalam menyampaikan dakwah. Tidak perlu untuk nak kita bermusuh dengan kawan-kawan kita. Cukup
musuh kita, kalau kita bermusuh seorang pun kita dah sesak dada. Saya pun kalau ada isu dengan kawan-kawan ni, kita tak senang. Maksudnya kita tak suka bermusuh. Kita nak kalau boleh kawan-kawan ni bersama-sama dengan kita, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Pesan Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, wa akthir minal ikhwani mastata'ta innahum butunun idha stanjadtahum wa dhuhuru wa laysa kathiran alfun liwahidin wa inna aduwan wahidan lakathiru. Kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, perbanyakkan teman-teman kita, kerana mereka adalah manusia yang akan membantu kita bila mana kita perlukan, iaitu sahabat. Perbanyakkan sahabat-sahabat yang saleh bersama dengan kita. Walaysa kathiran alfun liwahidin. Kawan ni kalau 1000 pun tak cukup banyak. Kita perlukan more and more. Tetapi musuh yang satu, wa inna aduwan wahidan lakathiru. Musuh yang satu ni dah cukup untuk nak menjatuhkan kita. Cukup untuk nak memporak-perandakan, mengacau kita. Dengan kawan-kawan kita kena belajar untuk nak berkeluarga. Keluarga ni bila kita ada masalah, kita selesaikan dalaman. Kita tak bawa ke public. Kita tak pergi belasah sana, kita tak pergi condemn dia, maki dia dan sebagainya. Kita selesaikan secara keluarga. Itu sepatutnya sikap kita bersama dengan sahabat-sahabat seperjuangan kita. Bukan bila kita tunggu je, kita cari, terjumpa je satu peluang. Oh, kau okay, member ni dia dah buat silap ni, drag him down. That's not our way. And if we think that way, it means that our heart has a disease, satu penyakit qulub, penyakit hati, yang kita kena bersihkan diri kita daripada perkara itu. So ini antara talbisu iblis yang hinggap kepada even para ilmuwan, dan benda ini banyak berlaku dan kita boleh lihat rata-rata hari ini. Ada seorang tu tak pernah jumpa pun saya, tiba-tiba orang pun dia dekat belakang, dia tembak. Padahal dia kawan lama kita tu, dulu pernah belajar sama-sama, tapi dia tak puas hati. Bila orang cakap si DKJ ni saja ni tunjuk pandai je ni, dia sikap macam tu cakap. Padahal dah bertahun-tahun dia tak jumpa, tak apa sembang dengan kita, tak tahu kita punya macam mana, apa yang kita buat semua, tapi negativity yang keluar dulu. Ini something yang orang kata, orang kita ni born with it. Born and expert. Dia born and expert. As an expert. Kita memang dilahirkan terror dalam bab-bab ni. Dalam bab sangka buruk, bab dengki-menengki, bab untuk nak condemn, bab negativity. Islam dan our ilmu must change our negative attitude. Especially pada orang yang belajar, pada orang yang berdakwah. Ini talbisu iblis yang perlu untuk nak kita berhati-hati. Kemudian antara syubhah ataupun talbisu iblis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahmatullahi alaih, yang ini saya bacakan sebab dia agak penting. Iblis kata, pencarian kamu terhadap darjat ataupun kedudukan yang tinggi bukanlah sebuah kesombongan, kerana kamu merupakan para pengawal syariat. Kamu hendak menegakkan kemuliaan agama dan melawan ahli bid'ah. Kata-kata pedas yang kalian lontarkan atas orang-orang yang dengki itu ialah bentuk ataupun sebahagian daripada membela agama. Bukankah orang-orang yang dengki itu telah mencela orang-orang yang melaksanakan ajaran agama? Apa yang kalian sangka sebagai riak, sebenarnya ia bukan riak. Sebab siapa pun daripada kalian yang berpura-pura khusyuk dan menangis, pastilah dia akan menjadi ikutan banyak orang. Sama sahaja dengan jumlah pesakit yang mematuhi pantang doktor.
ia jauh lebih besar daripada jumlah mereka yang memahami penjelasan dia. Iblis dia akan bisik bila kita dapat satu kedudukan, kita tak merasakan benda itu satu amanah. Kita tak rasakan benda itu sebagai berat. Disebabkan kita rasa, tak apa, aku alim, aku ni nak menjaga agama, biarlah aku berada di kedudukan itu, mungkin itu lebih baik. Dan sometimes kita hanyut, kita tak perasan. Saya selalu terbayang, saya tak mau, dan wal'iyadzubillah, benda ni minta saya dijauhkan lah. Masa kalau kita ingat dalam tahun lepas, masa tengah kecoh kan, tentang isu pencalonan mufti wilayah baru. Masa tu nama saya antara yang naik lah, masuk dalam surat khabar tu, dikaitkan, diheboh-hebohkan. Saya terkejut juga, dan saya memang berdoa dan mengharap supaya tak jadilah benda ni. Tak mau. I still young and I'm not the best person, I'm not suit this position. Satu amanah yang besar, I don't want to be asked for everybody's fault. Dan kita tak mau juga satu fatwa ni satu benda yang berat. Salah kita memberikan pandangan dan fatwa, neraka tempat kita. Seolah-olah kita berada di tempat yang sebelah kaki kita sudah berada dalam lubang api neraka. I don't want it. Sebab tu kalau orang tanya, saya tak pernah nak menginginkan apa-apa kedudukan yang macam itu. Itu satu kedudukan yang make your life uncomfortable. Kalau kita betul-betul fikir, that burden amanah yang perlu kita pikul. If qadarullahu ma sya'a fa'al, katakan saya berada di tempat itu, dan kita pun tahu yang mana mufti, orang tinggi seperti itu, dia tertakluk bawah kepada raja-raja, sultan negeri. Seandainya, ini something yang I imagine lah, seandainya kita berada dalam satu situasi, okay, dalam satu situasi yang pemerintah meminta kita melakukan satu perkara yang against our principle, yang kita melihat benda ini salah, benda ini bercanggah dengan agama, dan tapi pada masa yang sama kita melihat sekiranya kita keep ignore arahan, katakan sultan ataupun raja dalam perkara-perkara ini. Kadang-kadang tak sekufu kan antara raja dan mufti, dan kuasa lantikan itu terletak pada raja. Kalau kita buat apa yang against prinsip kita, kita salah lah. Tetapi kita stay dekat tempat itu dan kita boleh bawa kebaikan yang mungkin lebih besar kepada dakwah kita, kepada masyarakat, ataupun kita memilih untuk menegakkan ataupun mengekalkan prinsip kita, dan kemudian kita tidak bertahan lama di situ, ditukar oleh sang raja. Apa decision yang kita akan buat? Kita kalau kat bawah, kita condemn memang sedap. Tapi bila kita berada to that position, what we have supposed to do? Kalau kita nak selamatkan diri kita, memikirkan takwa kita, warak kita, tak apalah hilang jawatan pun, biar api ya. Bukan kita nak pun. Kalau kita memilih pendekatan itu, kemungkinan orang yang menggantikan kita orang yang lebih teruk. Mungkin yang akan merosakkan dakwah kita, mungkin yang akan tidak membawa banyak kebaikan. Kebarangkalian itu ada.
Ataupun kita korban ataupun gadaikan sedikit daripada agama kita. Dengan apa yang kita melihat boleh membawa kebaikan lebih besar bila mana kita berada di position itu. Walaupun kata orang, matlamat itu tidak menghalalkan cara. Apa yang kita nak buat? So masa tu bisikan iblis juga akan datang. Mungkin bisikan iblis itu boleh datang pada yang ini, pilihan yang ini dan juga pilihan yang itu. Asalkan membuatkan kita menghalalkan. At the end, kalaulah kita memilih untuk nak mengorbankan some of kita punya prinsip dan demi untuk apa yang dikatakan membawa kebaikan, maslahat yang lebih besar, bisikan iblis mungkin akan dia terus jadikan itu alasan kita. Walaupun mungkin jauh di sudut kita, kita sudah semakin syok berada di position itu. Kita sudah semakin tenggelam. Kita sudah semakin rasa macam dah rasa that power. Tapi kita masih lagi, tak apalah. Ini untuk kebaikan kita juga. Tapi kebaikan tu pun kita tak bawa banyak. Bila kita hanya menggunakan alasan itu. Kita kata kalau kita berada di situ, kita akan buat itu dan ini. Dah setahun dua pun kalau jadi tak buat juga benda tu. Sebab terikat dengan itu, terikat dengan ini. Lama-lama macam mana? Lama-lama kita kononnya nak bawa kebaikan itu, kebaikan yang kita nak bawa tu pun tak berapa ada. Matlamat yang kita nak bawa dulu pun kita tak buat-buat lagi. Tapi kita masih lagi berada di situ. Apa yang kita nak sebenarnya? Kita nak menyelamatkan kita punya jawatan, ataupun sebenarnya kita nak selamatkan dakwah ataupun misi kita. Ataupun the other side, orang yang pilih untuk nak korbankan jawatan dia. Tak apa-apa, jadi-jadi. Benda ni salah, aku cakap salah, aku tak nak buat. Iblis juga boleh masuk dalam golongan ini. Dengan membuatkan dia pentingkan diri sendiri. Kau kena ingat, apa-apa engkau, Allah tanya pasal engkau nak bertanggungjawab ke? Lantak pi biar orang. Dia orang punya pilihan. Kita akan mula fikirkan something about ourselves. We don't think about others. Pada masa yang sama, bila kita menjadi jawatan seperti itu, seperti mufti, pemimpin dan sebagainya, we have to think in a bigger scale. Kita think further. Kita kena ada beberapa strategi, kita fikirkan orang lain. Tapi talbisu iblis, dia akan masuk dalam ini, dia akan masuk dalam itu. It's very halus dan sometimes we not even realize it. So itu benda yang perlu kita hati-hatilah. Kemudian antara talbisu iblis yang disebut oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahmatullahi alaih, tidaklah sedikit orang yang mendiamkan umpatan terhadap kaum muslimin. Bahkan ketika kaum muslimin diumpat di hadapan dirinya, dia berasa senang. Maka dia ikut memikul dosa tersebut kerana 3 alasan. Kerana yang pertama, dia berasa senang. Dan perasaan senang ini muncul akibat adanya maksiat mengumpat dari pihak yang mengumpat. Yang kedua, kerana dia bersikap biasa-biasa saja ataupun membiarkan sahaja ketika ada orang Islam yang diumpat. Yang ketiga, kerana dia tidak berani mencegah kemungkaran ataupun umpatan tersebut. Ini juga yang berlaku. Ini juga berlaku dalam banyak golongan-golongan agama, para ustaz, dalam grup-grup WhatsApp. Dan mereka ini kadang-kadang mengumpat tak macam membawangnya mengalahkan cik bawang dekat luar sana. Bila cerita pasal orang, bercerita pasal orang is something delicious. It's very addictive. Dia macam benda yang addictive ni, kacang lah kot.
Kita makan tu, kita nak makan lagi. Shock. Kita dapat condemn orang tu, dapat tembak orang tu, dapat tarik orang tu jatuh. Seronok. Nak lagi, buat lagi. Lagi pada orang yang kita ada perasaan yang tak senang tu. Betapa banyak benda ini berlaku atas dasar kita gunakan nama agama. Tak apa, ini kita cerita ni supaya kita ni sama-sama lah ambil iktibar, ambil pengajaran. Kita cerita ni bukan sebab kita benci dia, kita sayang dia, kita ngumpat ni kerana Allah. Dan akibatnya kita tengok, Masya Allah, ada kuliah-kuliah, ada ceramah-ceramah yang dipenuhi dengan umpatan, maki hamun sana dan sini. Betul, sampai ke masjid-masjid Allah juga penuh. Dalam grup-grup WhatsApp, subhanallah, betul, dia kata kita mengumpat kerana Allah, kita mengumpat atas dasar ilmu. Subhanallah. Itulah bisikan iblis yang datang menyerang. Betul, dalam agama ada beberapa keadaan yang membenarkan untuk nak kita memperkatakan perihal seseorang di belakang dia. Itu saya tak nafi. Ada yang kita katakan sebagai umpatan syar'i. Tetapi perkara itu ada guideline dia. Ada garis panduan dia yang perlu kita patuhi. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dalam Riyadhus Salihin, dia dah cerita pasal 6 guideline tentang perkara itu. Yang penting benda itu memang realistik adanya maslahat. Contohnya, seorang isteri yang dipukul oleh suami, maka ketika dia mengadu kepada seseorang, dia perlu tahu bahawa orang yang dia adu itu contohnya boleh memberikan dia nasihat yang baik, boleh memberikan dia bimbingan, boleh something yang for maslahat. Ataupun kalau kata seseorang itu berlaku pergaduhan antara dia dengan kawan dia, contoh dia buat report polis, maka dia buat report polis, ataupun dia mengadu di mahkamah, benda tu dia perlu menceritakan keburukan, kesilapan daripada pihak yang kita kata defendant. Perlu cakap, boleh cakap di belakang dia, kerana ketika itu mencari maslahat itu is realistic. Tapi ada orang dia menghalalkan. Kalau dicita dalam, katakan dengan geng-geng dia dalam WhatsApp group, kat kedai kopi ke apa, benda tu maybe tak datang, not even datang, tak ada solution, yang tak ada kebaikan at all. Dia lebih untuk nak kita melepaskan geram ataupun puas hati. Tapi kita menggunakan alasan agama untuk nak menghalalkan kemungkaran ini. So kata Imam Jauzi, kita dapat 3 dosa. Dosa pertama, contohnya kalau ada orang hentam, dia ni pergi hentam ustaz ni hentam, kita pun rasa happy. Syok, bagus, hentam lagi. So kita dapat dosa sebab satu, kalau benda tu tak betul lah, bukan pada tempat dia. Kalau benda tu betul tak apa, tapi nak membezakan antara betul dan tak, situlah syaitan masuk. Sebab dia nak bagi kita rasa macam benda yang tak betul pun betul. Benda tu kena careful. Kita salah sebab kita happy bila ada berlaku umpatan itu. Yang kedua, kita rasa macam tak apalah, kan kawan kita kan, takkan aku nak sound pula. Yang ketiga, kalau kita mampu untuk nak mengubah benda itu, menegur ke apa, tapi kita tak lakukan. Dan benda ini wallahi berlaku dalam banyak grup, termasuk grup-grup mereka yang bergelar ustaz, mereka yang bergelar ilmuwan. Benda ini sangat banyak berlaku tanpa ada perasaan takut, tanpa ada perasaan kita khawatir apa yang kita cakap tu semua akan dipersoalkan di hadapan Allah. Kita akan dipertanggungjawabkan atas setiap butir apa yang kita cakap pada saudara kita itu. Benda itu kalau betul, mungkin menjadi satu umpatan. Kalau salah, maka dia sudah menjadi buhtan ataupun fitnah. Alah, mungkin orang cakap,
Alah, Dr. Kamilin ni, dia ni jenis yang macam ni, pelan-pelan kat belakang tu shock. Tak, dia ni memang anak-anak kita ni shock. Dalam grup tu, kita rasa hero. Sebab kita boleh hentam si Fulan di belakang. Dan macam-macam tuduhan berlaku, macam-macam itu dan ini. Subhanallah, ini berlaku dalam grup-grup ilmuwan kita. But some orang, of course, bila kita kata talbisu iblis, benda ni boleh dilibs. Macam orang kata dipakaikan pakaian, kita tak nampak dalam. Macam itulah, kita tak nampak kita buat salah. Lagi-lagi bila kita ada dalil-dalil agama untuk nak menghalalkan tindak tanduk kita. Subhanallah. Yang antara talbisu iblis juga yang disentuh juga sikit oleh Imam Jauzi adalah bila mana seseorang itu cuba untuk nak menonjolkan dirinya sebagai seorang ilmuwan. Ini talbisu iblis ni kepada para ulama. So kita cerita ni dalam konteks boleh menimpa para ulama, orang yang berilmu. Untuk nak menonjolkan keilmuan dia. Saya bagi satu contoh. Ada orang, dia menganggap bahawa jika ada gambar ataupun video yang background dia macam ni, yang ada banyak buku ni, dia rasa, this is satu signal of keilmuan. Banyak buku-buku macam ni, kita rasa macam tak apa, aku nak tunjuk aku alim. Ini menimpa juga pada para ilmuwan. Mungkin ada yang melihat kat sini, yang menonton bersama kita, yang macam dia kata, ustaz pun hari tu buat live Facebook, belakang background kitab ni semua. Listen, benda ni bukan nak kata benda ni salah, dan benda ini bukan nak kata benda ni betul atau salah, tak. Itu tak menjadi isu sangat. Tetapi kita nak bagi tahu is apa yang sometimes bisikan iblis tu membisik dalam hati kita. As for me, saya sebenarnya tak suka ada background macam ni sangat. Dulu dalam 2-3 tahun lepas tak ada. Saya memang buat biasa je. Saya suka pemandangan-pemandangan yang bersifat natural, ada sungai, ada laut, pokok, itu lagi saya suka. Tapi disebabkan dah tak ada tempat, itu sajalah, sinilah tempat saya buat kerja, tempat saya buat kuliah, tempat saya makan, tempat saya menulis, segala-galanya dekat sini. Walaupun saya tahu ada orang kat sana, ada juga sebahagian yang mungkin akan kata, ni buat apa sebab lah mereka ni pergi suka ambil video, ambil gambar belakang kitab. Mereka ni nak tunjuk alim ke? Saya tahu benda-benda sebegitu wujud. Satu buruk sangka yang sometimes kita lemparkan pada orang yang kita tak kenal dan kita tak tahu apa asbab musabab dia. Ada orang yang feel nothing. I feel nothing. Background ni ada tak ada, I don't care. Sebab kalau ada saya tak baca, saya sia-sia je. Kita tak mau kitab ini jadi wallpaper. Ada orang dia nak kitab ni jadi wallpaper, cantik, nak bagi hias-hias, nak buka tak mau. Ada orang yang dia memang ada perasaan tu. If saya seorang ulama, dia rasa ulama ataupun dia seorang ilmuwan, I have to show to people that I am one of them. Maybe it's not wrong, maybe probably, tapi saya tak sebegitu. That's why saya daripada dulu sampai kelah, maksudnya benda yang salah saya akan ubah. Benda yang is really clear, saya salah, benda ni wajib untuk saya muhasabah dan wajib untuk nak saya berubah. Tetapi I don't want to look like someone yang akan dipanggil sebagai ulama, wali, whatever. Some orang is not even an alim,
bukan orang yang even saleh pun, tetapi bila dia bertemu dengan orang, dia akan pakai pakaian yang dia rasa orang akan sanjung. Dia pakai serban tebal-tebal, dia pakai jubah sempang sana sini ke apa ke, tasbih sentiasa berjalan. Kita tak kata pakaian tu salah, it's not wrong, tapi ini yang saya kata bisikan iblis halus. Tapi ada orang, no, I wear this supaya manusia akan melihat aku ini. You know, some orang disuka to be called an ustaz, to be called a professor, to be called as gelaran. For me, I don't. Sebab I don't think I deserve it. Dan saya tak mau orang melihat, orang kata kita ni macam, sebab kita manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia ni lebih. Manusia tang mana pun ada salah silap. Tapi saya tak mau kesilapan peribadi saya itu dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan penampilan kita dan sebagainya. For me, saya adalah manusia biasa yang cuba untuk nak mendekatkan diri pada Allah, yang cuba to be diri sendiri, selagi mana dia tidak bersalahan dengan agama, selagi mana dia tidak bersalahan dengan tradisi uruf masyarakat, selagi mana dia tidak menyakiti pihak lain, mengganggu pihak yang lain. I don't think I did anything wrong. Tapi some orang dia nak tonjolkan diri dia is a scholar, ilmuwan. Kalau some orang saya tahu, kadang-kadang ada orang condemn, kritik saya. Sometimes dia tulis kat komen. Kita tahu sama orang ni always komen negatif. Itu kita faham. Hati dia, yalah, hati yang negatif always akan condemn, komen benda yang negatif. Sama orang tanpa usul peksa, tanpa dia kata ulama perlu dengan pakaian dia. Kalau doktor ada baju dia, engineer ada baju dia, ulama ada baju dia. Bisa saya jawab senang, alhamdulillah, saya bukan ulama, saya orang biasa. Saya orang biasa yang penuh dengan kelemahan. Itu je. Kata, siapa yang suruh dianggap saya sebagai ulama? I don't. Saya orang yang jahil, orang yang sentiasa mencari ilmu dan cuba mencari kebaikan, cuba berubah dan cuba untuk nak membawa manusia berdakwah, menarik manusia untuk nak mendekati agama tanpa cara yang pelik-pelik lah. Biasa, saya orang biasa, semua orang macam ni pun. Tak ada apa nama nak kata pelik-pelik, lebih-lebih tak ada. Macam itulah. And tapi taklah bersalahan. Siapa yang nak itu dan ini, pokoknya adalah sebenarnya diri. Bisikan iblis ni dimasuk dalam hati kita. Apa yang masuk dalam hati orang, we don't know. So kita don't judge people. Jangan pula bila kita tengok orang tu pakai, contohnya orang tu pakai jubah serban, ini saja nak menunjuk-nunjuk ni. Tak, kita jangan bersangka buruk macam tu. No, kita look dekat diri kita sendiri. This is enough. Tengok pada diri kita. Jangan nak judge orang, nak tengok orang. Jangan bila kita tengok orang tu, oh cover dia buku ni saja, dia nak tunjuk-tunjuk dia ni alim ni. No. It's not our job to judge people. Kita yang judge diri kita. Apa yang kita nak daripada ini, apa yang kita nak daripada kelihatan ini dan itu. Our heart ia akan menentukan sama ada benda itu kita termakan dengan bisikan iblis ataupun tidak. So make things that kita tak kisah pun. You have nothing to lose. Benda ini it doesn't matter, dan kemudian apa people nak fikir pasal diri kita tu, it's up to them. Kita hanya boleh kontrol diri kita, apa yang Allah dah bagi pada kita, pergerakan kita. We cannot control what people gonna think about us. Apa yang people nak buat pada kita, we cannot do that. Alright. And okay, sikit lagi kita sambung sebelum kita ni. Alright, antara yang disebutkan oleh Imam Jauzi rahmatullahi alaih adalah bila mana seorang ilmuwan ataupun seorang ulama dia suka pada bilangan followers. Kita ada orang bila dia buat sesuatu tu, dia nakkan
orang suka dan orang terima apa yang dia cakap. Lagi ramai orang terima tu dia suka. Kalau dia buat satu perkara, dia nak orang terima. So benda ini kita kena renung dan muhasabah. Ada banyak aspek, kita tak boleh pukalkan semua perkara. Ada orang dia buat benda ni, dia kecewa kalau sebab dia nakkan populariti. Ada. Tapi ada orang kekecewaan itu bukan sebab populariti, dia kecewa sebab mungkin message dia tak sampai. Ada orang kecewa mungkin kerana dia merasakan bahawa diri dia sendiri yang lemah. Ada sahaja kekurangan dia rasa dia perlu dibaiki. So benda ini is too many sudut untuk nak kita muhasabah dan kita berfikir. Kekecewaan kita sebab apa? Is it kita kecewa because people tak sanjung kita, people tak puji kita, ataupun kekecewaan kita tu disebabkan aku tak dapat deliver terbaik. Apa yang message aku tak dapat sampai kepada ramai orang. Kalau kekecewaan kita kerana itu, tak apa. Kita nak muhasabah diri kita balik. Kita nak improvekan diri kita. Tetapi ada orang tak. Dia mencari, siapa yang follow ramai, itu petanda dia betul. Itu yang berlaku juga pada kita. Mana-mana misalnya orang yang dilahirkan daripada program-program selebriti, maksudnya takkanlah dia salah. Memang ada. Saya ada ipar dulu pun, masa dia terima bulat-bulat apa yang dulu kat TV ni banyak masuk, dia kata logik dia kata orang ni famous, takkanlah dia salah. Kalau dia salah, mesti dah ada orang bantai dia. Macam itulah. Tak semestinya kebenaran itu diukur dengan populariti, ataupun tak semestinya kebenaran itu diukur dengan bilangan pengikut. Tetapi kita diperintahkan untuk nak berusaha untuk nak sampaikan mesej kita kepada seramai mungkin yang boleh. Ada orang tengok talbisu iblis, bila dia gunakan prinsip tidaklah kebenaran itu diukur dengan bilangan pengikut, so dia tak ada kisah dia punya uslub. Aku nak sampaikan, peduli apa? Aku nak hentam orang, aku nak cakap orang, asalkan aku cakap benar, peduli apa orang terima ataupun orang tidak. Ini yang berlaku juga dalam dakwah kita. Akhirnya, dakwah dia hanya sekadar itu sahaja. Dia tidak berusaha untuk nak memperbaiki uslub dia. Cara dia nak berdakwah supaya mesejnya, Allah turunkan risalah ni supaya apa? Diturunkan ilan nasi kafah, kepada manusia semua. Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Untuk nak alam, kita nak separatekan dakwah kita berkembang luas, bukan dalam geng-geng kita aja, bukan mungkin dalam kawan-kawan kita, dalam kita punya pusat pengajian kita, tempat kita saja. No, itu syok sendiri. Kita boleh hantam orang sana sini atas alasan kita berkata yang benar walaupun pahit. Ya, kadang-kadang ada perkara itu benar, tapi kita ukur maslahatnya tidak perlu disuarakan pada ketika ini. Kita tunggukan dulu. Itu apa Imam Syafi'i lakukan. Maka kita tunggu, kita teliti, gunakan kebijaksanaan kita untuk nak mengukur pelbagai perkara supaya mesej kita akan dapat masuk kepada pelbagai lapisan masyarakat, kepada boleh survive for a very long time. Bukan hanya dalam kelompok kita, tak boleh. Lepas ini kat situ pun ada talbisu iblis. Akhirnya kalau orang dia guna alasan dalil yang betul, yang ni pun guna dalil yang betul, tetapi masing-masing terkena dia punya hasutan iblis tu. This is something is very interesting untuk that we think about. Okay, now kita pergi kepada Okey, ada yang tengok ada beberapa orang yang bertanya ataupun sedikit soalan apa yang ditanya itu. Okey. But okey, saya nak ulas sikitlah tentang isu malam nisfu Syaban. Kebetulan pagi saya ni pun baru sampai daripada Perlis ni. Baru sampai. Driving lama kan.
daripada pukul 12.30 pagi tadi lepas subuh, pergi ke rumah Datuk Mufti Sahib Samahah Dr. Mazhar hafizahullah. Kemudian di sana TV3 call MHI untuk nak tanya juga pasal kelebihan bulan malam nisfu Syaban, dan saya cubalah untuk nak rumuskan perkara-perkara yang sahih, perkara yang tidak sahih, perkara yang palsu, perkara yang mungkin disalah faham sebagai kelebihan tetapi bukan. Dan alhamdulillah, masya-Allah, subhanallah, pengacara TV tu dia pun bagi tahu dia selalu dengar kuliah saya, dia follow daripada live IG. Mungkin salah seorang daripada yang bersama dengan kita pada malam ini, kita pun tak tahu kan. Tapi perkara tentang nisfu Syaban, ada beberapa hadis yang sahih berkaitan dengan bulan Syaban. Yang hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, memang Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Syaban. So ini something yang kita tidak deny. Dan juga ada juga hadis yang menyatakan tentang kelebihan berpuasa secara umum pada bulan Syaban. Kenapa Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Syaban? Sebab Nabi kata pada bulan tersebut amalan-amalan kita diangkat. Ini hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Ini juga tak ada masalah. Cuma kita akan betulkan sikit beberapa persepsi. Tapi ada juga hadis yang berkaitan dengan kelebihan bulan Syaban dan juga nisfu Syaban yang dinilai palsu ataupun tak ada asalnya oleh para ulama hadis. Seperti Syaban bulanku. Dan Allah kata Syaban syahri. Ataupun yang ada cerita-cerita pasal Allah utuskan malam nisfu Syaban kepada malaikat Jibril alaihi salam. Yang ini tak ada asal dan juga adalah hadis palsu. So jangan defend benda-benda yang palsu. Ada juga hadis kelebihan berpuasa khusus sempena nisfu Syaban juga tak ada yang sahih. Kalau kata kenapa puasa? Ini kan nisfu Syaban, puasalah. No. Tak ada such a thing. Puasa kerana nisfu Syaban, no. We don't have evidence, no dalil at all. No dalil yang sahih. Tetapi kalau kita berpuasa kerana itu adalah ayyamul bayd, hari-hari putih. Sunnah Nabi SAW memang biasa setiap bulan akan berpuasa pada hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15. Tu ayyamul bayd. Tak ada masalah. Kita puasa itu ikut sunnah, bukan kerana nisfu Syaban. Tetapi kebetulan dia mengena pada nisfu Syaban. Kena pula pada hari 15 Syaban. So kita tak puasa kerana nisfu Syaban. Kita puasa kerana itu puasa sunat ayyamul bayd. Okey. Kemudian ada juga kalau kita tengok pada hadis-hadis, ada hadis-hadis palsu yang menceritakan tentang kaifiat cara untuk nak kita solat nisfu Syaban 100 rakaat, yang baca 10 kali surah Ikhlas, baca berapa kali surah ini, begitu dan begini. Tak ada solat khas sempena nisfu Syaban. Hadis yang menceritakan tentang salat khas ini dinilai palsu oleh ramai para ilmuwan hadis, antaranya Imam Ibn Jauzi dan lain-lain. Dan salat ini dikatakan diasaskan oleh seorang lelaki daripada Palestin, sedangkan salat ini tak pernah disebutkan sama ada sunat ke wajib ke, tak ada digalakkan at all. Imam mazhab kita yang empat, baik Abu Hanifah, baik Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan lain-lain. Kemudian antara misconception kita tentang kelebihan bulan Syaban, ada sebuah hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah mengenai Allah ampunkan dosa hamba-Nya pada malam nisfu Syaban. Allah ampunkan dosa seseorang pada malam nisfu Syaban is not kind of speciality of bulan Syaban. Sebab Allah ampunkan dosa seseorang hamba-Nya tidak terhad pada malam nisfu Syaban. Tetapi setiap malam Allah turun ke langit dunia
dalam hadis sahih yang mana Allah kata pada 1/3 malam, siapa yang berdoa kepada aku akan makbulkan. Siapa yang meminta keampunan, maka aku akan ampunkan. Pada setiap malam Allah bukakan peluang ini kepada kita. It is not a speciality of bulan Syaban. So ini bukan kelebihan bulan Syaban, nisfu Syaban. Kemudian tadi kita dah bagi tahu hadis Allah mengangkat amalan pada bulan Syaban. Walaupun hadis itu sahih, tetapi itu juga tidak menunjukkan kelebihan spesifik pada bulan Syaban. Sebab amalan tidak semestinya diangkat pada bulan Syaban. Kat sana ada amalan yang diangkat pada hari-hari lain. Contohnya dalam hadis Abi Musa riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW, yurfa'u ilaihi amalul lail qabla an-nahar wa amalun nahar qabla al-lail. Amalan siang kita akan diangkat sebelum malam hari, amalan malam kita akan diangkat sebelum datangnya waktu siang. So hari-hari amalan kita akan diangkat. Tak, ini yang panggil amalan harian ada diangkat. Amalan tahunan ataupun amalan mingguan akan diangkat pada hari Isnin dan Khamis. Amalan tahunan akan diangkat pada bulan Syaban. So dia ada proses-proses. Kemudian ada final amalan kita yang akan diangkat dan digulungkan, iaitu sebelum kita semua meninggal. So ini tidak menunjukkan speciality of nisfu Syaban, dan ia berlaku pada malam-malam. So ini benda yang saya nak betulkan dalam masyarakat kita. Dan of course, alhamdulillah, kita tengok penerimaan masyarakat yang membawa yang semakin faham dengan isu-isu ini. Alhamdulillah, doakan insya-Allah. Baik, kita tengok hari ini apa dia tanya, apa yang DKJ katakan berlaku jua pada hari ini. Bagaimana cara nak tegur, terutamanya mereka yang buat begitu adalah orang agama nasihat tinggi ilmu. Ya. This is the real thing, apa yang berlaku. Nak menegur is not easy. Kalau boleh, kena dengan cara, kena dengan masa, kena dengan orangnya. Kalau tidak, maybe dia boleh menjadikan benda itu lebih buruk. Tapi nasihat ini perlu disampaikan. Mungkin daripada sahabat-sahabat yang terapat minta untuk nak disampaikan. Benda ni yang it's happen. Dan okay, ada juga yang tanya, saya teringin macam Mufti Utara, rumah cantik, ada library atas tanah lot, saya masih waras. Namun terkadang rasa depression lah, nak ajak lacur ke agama. Walau saya juga imam berkhidmat lebih 5 surah, saya tengok orang kaya kalau tak tunggu agama, ahli politik. Walau tak semua, mohon ringkas atau nasihat. Okey. Satu pemikiran kita, ini juga talbisu iblis. Agama tak menghalang seseorang itu untuk menjadi kaya. Bila seseorang itu kaya, kita kena faham, tak semestinya orang agama bila dia kaya kita kata dia tunggang agama. Tidak. Kita tengok ulama dulu, contohnya yang kaya Imam Malik. Imam Malik kenapa dia kaya? Sebab ramai orang bagi hadiah kat dia. Orang sayang ulama. Allah kata innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan campak dalam diri orang yang beriman, beramal saleh ni, orang sayang pada dia. Orang sayang pada dia. Orang bila sayang, orang bagi hadiah macam-macam. Imam Malik selalu dapat hadiah. Sebab tu dia ada barang-barang yang mahal, perabot-perabot. Bukan dia minta, orang bagi hadiah, kita tak tolak. Nabi SAW tak tolak hadiah. Sebab tu bila Imam Malik meninggal, orang bila dia dikatakan perabot-perabot dalam rumah dia dianggarkan bernilai lebih kurang harga sekarang 300,000 ataupun tambah 10 3 juta.
Abdullah bin Mubarak, ini kisah yang kita kena khaskan nanti special pasal dia. Ulama hadis yang paling amazing I've ever known. Seorang ulama hadis, pejuang mujahidin, dermawan yang sangat super duper kaya. Dia punya anggaran harta dia dengan nilai wang ringgit Malaysia sekarang 300 juta ringgit. Kenapa dia kaya? Sebab dia pandai berniaga. Dia pandai berniaga. Tapi dia tidak hidup dia penuh dengan berniaga, tapi Allah bantu dia, Allah bagi barakah. Dia setiap selang setahun dia pergi berperang fisabilillah dekat medan perang, ataupun dia pergi haji. Bila dia pergi haji, dia sponsor betapa ramai orang pergi haji. Berapa ramai, nanti kisah tu terperinci kita akan cerita, dan everyone will feel amazed. Tapi dia peniaga yang hebat. Al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari sebenarnya kaya, tapi dia banyak menggunakan kekayaan dia pada kebaikan sampai dia tak nampak kaya. Dia investor. Sampai Imam Bukhari ni kata, aku dapat pendapatan aku setiap bulan, aku dah ada 500,000 dirham. Tapi aku tak pernah berniaga pun. Maksudnya, dia invest pada orang, kawan yang pandai berniaga. Dan dia dapat untung, dia kata dia dapat untung, dia sedekah, dia bagi pada para penuntut ilmu. So, jangan pandang serong pada ahli agama yang ada harta. Sebab saya kata bukan kita punya hak untuk nak judge, nak jatuhkan seseorang itu. Bila kita tengok dia kaya, kita kata ini mesti penunggang agama. Tapi kita tak faham kedudukan dia. Datuk Mufti rahmatullahi alaih, rahmatullah, hafizahullah, kita tahu seorang yang mufti disayangi oleh orang ramai kenalan-kenalan dia, ramai orang-orang yang mungkin rapat dengan dia, yang nak menggembirakan dia, yang nak untuk nak membantu dia. Maka ada yang bagi bantuan, ada yang bagi hadiah, ada yang buat itu dan ini. Allah campakkan perasaan kasih sayang kepada mereka, bukan kerana dia minta nak benda-benda itu, tak. Kadang-kadang kita tak nampak apa yang orang tu dah spend dan dah sumbangkan untuk macam orang yang kita tak tahu. Tapi kita ni bukan hak, macam saya kata, bukan hak kita untuk nak judge orang, tapi kita judge diri kita. Kita ni buat kerja agama ni kenapa? Ada orang dia buat kerana memang sebab dia nak cari benda-benda dunia, nak itu dan ini. Saya bagi tahu senang. Allah yang mengangkat seorang, menjatuhkan seseorang. Allah yang berikan kepada kita rezeki. Kalau hati kita tak ikhlas, buat apa pun tak ada barakah. Kita ni nak buat apa pun, biar kita doa dapat barakah. Bila kita dapat barakah, Allah akan berikan macam-macam kebaikan. Kebaikan tu sometimes bukan hanya daripada sudut harta, tapi daripada sudut kasih sayang, daripada sudut kesihatan, daripada sudut masa dan sebagainya. Tanya diri kita, kenapa kita nak buat ni? Kalau betul kita nak buat ni kerana dunia, Allah kata, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang memang nak akan kehidupan dunia ini, nak perhiasan dunia ini, aku bagi, ambil. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Tapi kalau dia tak ikhlas, di akhirat nanti amalan itu semua akan jadi habuk. Kita pergi mengajar 10 surau tak ikhlas, ke akhirat nanti gone. Itu yang kita nak. Kehidupan dunia ini sementara. Kalau kita hidup dalam istana sekalipun, semuanya sementara. Berapa lama kita nak hidup? Mungkin kita bankrupt 5 tahun duduk, lepas tu hilang. Kalau kita hidup sampai mati pun, umur kita berapa? Kehidupan yang kita kejar adalah kehidupan yang kekal. Bila kita tengok orang ada nikmat yang kita rasa kita cemburu, envy, doa. Kata macam mana Nabi cakap, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan akhirat. InsyaAllah kita akan rasakan diri kita akan lebih tenang.
dan insya-Allah kita akan sedar balik. Wallahu taala a'lam. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua, dan insya-Allah kalau ada peluang kita jumpa lagi. Saya pun baru sampai daripada Perlis, ada ngantuk sikit lah sebab daripada pagi tu punya program, lepas tu pergi ke Quips. And terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua hadiah-hadirat, dan kita jangan lupa insya-Allah kalau ada kesempatan pada minggu hadapan kita bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.